projek jana wibawa untuk kontraktor mesra parti tertentu. Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM dilaporkan berkata pihaknya sedia maklum mengenai program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumiputera Berwibawa Jana Wibawa yang kini dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bagaimanapun, Presiden PKMM Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan menegaskan setakat ini persatuan itu tidak dipanggil atau dihubungi oleh SPRM mengenai projek terbabit. Menurutnya, tiada ahli PKMM terbabit projek tersebut dan pihaknya bersedia untuk memberi kerjasama membantu siasatan berkenaan. Saya mengesahkan persatuan memang sedia maklum mengenai projek Jana Wibawa. Malah pernah membangkitkan isu ini kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyatakan komitmen untuk menyiasatnya. Projek Jana Wibawa diberikan secara tender runding terus dan tender terpilih yang mana ia diberikan kepada kontraktor mesra pada parti tertentu. Dakwanya lapor Berita Harian pada Ahad 19 Februari. Muhammad Fazil mendakwa pemberian projek secara tender rundingan terus dan terpilih itu adalah rahsia terbuka yang diketahui kontraktor Melayu serta Bumiputera. Ujarnya, perkara yang menjadikan pertikaian persatuan itu ialah projek diberikan kepada syarikat yang mesra dengan parti tertentu walaupun mereka tiada pengalaman dan kepakaran. Kita bukan cemburu dengan mereka yang mendapat projek Jana Wibawa, jelasnya. Pada masa yang sama, beliau menggesa Kementerian Kewangan MOF mendedahkan maklumat terperinci mengenainya. Penganugerahan projek perlu adil dari segi pemilihan berdasarkan kemampuan, pengalaman serta profesionalisme dan bukan siapa yang baik dengan Perdana Menteri ketika itu atau Menteri ketika itu yang menganugerahkan projek. Kami turut ingin mengetahui projek apa dan siapa dapat dan tindakan patut diambil. Selain itu, kami mahu tindakan bukan hanya dikenakan terhadap syarikat kontraktor yang terbabit dengan Jana Wibawa tetapi juga pegawai kerajaan sama ada DMOF, Jabatan Kerja Raya JKR serta Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang terbabit dalam proses pemilihan kontraktor itu, tegas Muhammad Fazil seperti dipetik. Jana Wibawa yang diperkenalkan kerajaan pada era pentadbiran Kerajaan Tebuk Atap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dikatakan bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan projek bagi merancakkan ekonomi negara ketika serta pasca pandemik COVID-19. Selain itu, ia bertujuan untuk meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputera dalam industri pembinaan supaya lebih berdaya saing, berdaya tahan dan berpotensi. Tetapi, apa hakikatnya? Pada 15 Februari lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Kewangan telah mengarahkan projek Jana Wibawa yang melibatkan nilai 5.7 bilion ringgit itu ditangguhkan pelaksanaannya kerana terdapat unsur kaedah perolehan dibuat secara tender terpilih atau runding terus. Projek itu telah diberikan surat setuju terima SST dasar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan ialah bagi melihat semula sama ada tata cara perolehan dan tata kelola sesuatu perbelanjaan yang dikeluarkan mengikut peraturan ditetapkan. Katanya lapor bernama. Bunyinya projek Jana Wibawa ini macam best untuk menolong kontraktor Bumiputera. Ia seolah-olah seiring dengan slogan bersih dan stabil Perikatan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15 lalu. Tetapi, hakikatnya ia umpama bikin tak serupa cakap. Rasuah dijenamakan semula sebagai sedekah. Paling menghampakan antara projek yang dipersoalkan ialah yang dikenali oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air yang diterajui Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Projek bernama Jana Wibawa ini seolah-olah hanya ada pada nama tanpa roh Islam kerana terpalit dengan dakwaan ketidakadilan dan rasuah. Ia sudah semakin ke laut kewibawaannya. Bangkai gajah takkan boleh ditutup dengan nyiru. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.